أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita sekali lagi di malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita bertemu untuk mempelajari kalam Allah. Semoga apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di sana kita dijadikan semisal yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita buang masa, terus kepada Iqra kita. Dan sebelum kita membacanya, saya ucap tahniah teman kita bawa balik daripada umrah. Barakallahu fikum. Semoga mendapat umrah yang mabrurah dan juga maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa buang masa kita bacakan Iqra kita yang pertama, muka surat terakhir, iaitu mengenal urutan huruf hijaiyah. Jadi kita sebutkan, kita bacakan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, jadi selalu kita dah sebutkan alif sampai ya. Semoga kita dapat bacaan dan sebutan yang betul dan tepat. Baik, sambung. Di mana Syahir? Muka surat berapa? Ada siapa tanda? 17. Ain. Barakallahu fiikum. Baik, jadi tolong buka Iqra 1 pada muka surat 17. Kita sampai kepada huruf Ain. Jadi saya bacakan, kita ikut. Dah jumpa dah semua insya-Allah. Bunyikan a, dha, a, ta'ara, ba'ata, sa'aza, sa'ada, dahadha, ba'atha, sa'adha, syata'a, jakhadha, da'asha, za'adha, ajadha, datada, ta'ata, abata, sajaha, khada, raza, sasha, sada, tadha'a. Baik, jadi sebenarnya kita tak kejar kepada satu nafas, cuma kita nak training nafas kita sahaja. Baik, hari ini kita sampai kepada huruf yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Huruf yang ke-18 iaitu huruf Ain. Jadi huruf Ain ni macam yang kita semua sedia maklum, makhraj dia, tempat keluar dia di tengah-tengah tekak. Jadi dia tidaklah keluar dekat hidung, tidak pula dia tebal
Jadi sebutan ain ni keluar dekat tengah tekak. Cuba kita bunyikan a, ia, ua. Jadi kita kena training dekat situlah bunyi huruf ain. Nanti jangan baca a'udzubillah, salah. Ataupun naik dua-dua tinggi a'u pun salah. Jadi dia keluar hamzah dekat bawah, ain dekat tengah. A'u. Siapa sebut? Nanti kalau baca Quran, kita nak start baca Quran, Allah Ta'ala suruh isti'adzah dulu. Jadi biar baca isti'adzah tu tepat-tepat dan betul-betul. Baik, ramai-ramai baca daripada atas. 1, 2, 3. Dha. 1, 2, 3. Dha'a. Ta'ara. Ba'ata. Bismillah. Syata'a, jakhadha, dha'asha, za'adha, ajadha, datada, ta'ata, abata, sajaha, khadadha, raza, sasha, sadata, dha'a. Alhamdulillah. Jadi kita buat ulang kaji sikit. Alif sampai hamzah sampai ain. Hamzah keluar dekat mana, Wan? Ataupun a, dia keluar dekat mana? Tekak paling bawah. Tebal ke nipis? Nipis. Tak boleh baca o, kena baca a. Huruf ba keluar dekat mana? Dua bibir. Tebal ke nipis? Kalau salah kita baca macam mana? Bo, tak boleh baca bo. So dia bukan abo wastakbaro, dia bukan gitu. So dia lembut. Aba wastakbaro. Ro yang tebal. Baik, huruf ta keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang. Gigi atas. Tebal ke nipis? Nipis juga. Ta ta ta. Jangan langgar le langit. Ta ta ta. Salah. So langgar belakang gigi. Ta ta ta. Kemudian huruf tha, apa nak kena bikin? Gigit lidah. Tebal ke nipis? Nipis juga. Jim keluar dekat mana? Tengah-tengah lidah, langgar langit atas. Kena muncung ke tak payah muncung? So jangan baca ja, salah. So dia ja. So, sifat dia pun nipis, bukan tebal. Kemudian ha keluar dekat mana? Tengah tekak. Kha tekak paling atas. Dan kita akan rasa macam tekak kita lalu ke atas pasir. Sifat tebal ke nipis? Isti'ala. So dia tebal. So salah kalau kita baca kha, kena baca kho. Pun begitu, tak payah muncung. Jangan kho, salah. So kita tak payah muncung. Kho. Kemudian huruf dal keluar dekat mana? Macam ta tadi, hujung lidah langgar belakang. Gigi cuma ta nipis, huruf dal sederhana, tak tebal. Sederhana, yang tebal to. Zal macam sa tadi, kena gigit lidah. Za. Kemudian bawah dia pula ra, hujung lidah langgar langit atas. Tebal ke nipis? Ra. Kalau baris atas, baris depan tebal. Kalau baris bawah nipis. Huruf zai keluar dekat mana? Hujung lidah langgar belakang gigi. Bawah sifat kena berdesir. Za. Siapa sebut? Siapa order makan? Okay. Ahlan wa marhaban. Barakallahu fiik. Dulu teringat dekat Madinah dulu ada satu syekh tu kan. Dia kata, aku ni guru paling fleksibel, dia kata. Siapa nak makan dalam kelas aku. Kita dah ingat budak-budak nak bawa kurma ke bawa kacang. Last kali bawa shawarma. Satu kelas bahu kuat. Kejut semua orang. Lepas tu dia makan syekh tu pun, fadal makan je. Kan? Tapi guru lain pakai seluar jin pun tulis tak datang. Itu lagi dahsyat. Baik, ahlan. Mana tadi? Jom, sambung balik. Kita sampai pada huruf zai tadi, hujung lidah. Apa yang jatuh? Hujung lidah, langgar belakang, gigi bawah. Sifat dia kena berdesir. Cuba bunyikan sekali lagi. Za. Huruf sin pun sama juga. Hujung lidah, langgar belakang, gigi bawah. Dan kita nak kena berdesir. Sa. Huruf shin keluar dekat mana? Tengah-tengah lidah, langgar langit atas. Sya. So dia tidak perlu kepada bibir. Jangan sya, salah. Sya. Baik, huruf sa dia keluar kat mana? Macam huruf sin, beza dia dengan sin. Sin nipis, sad
tebal. Muncung ke tak muncung? So. Jangan so, tak betul. So. Dod keluar kat mana? Seluruh lidah langgar gigi atas. Do. Do. Baik, huruf to keluar dekat mana? Macam huruf ta. Hujung lidah langgar belakang gigi atas. Ta nipis, to. Tak payah muncung juga. To. Dha nak buat apa? Gigit lidah. Dia macam huruf zal. Cuma zal nipis, dha kena tebal. Ain yang kita sampai pada malam hari ni, kita dah syarah tadi, dia keluar dekat tengah-tengah tekak. Ain. So bunyi dia a. Bila kita baca an'amta alaihim. So dia bukan naik alai, salah. Dia bukan alai pun salah. Ain alaihim. Baik, buka muka surat sebelah. Kita sampai pada huruf tebal yang berikutnya, iaitu huruf ghain. Sebut ramai-ramai. Agha. Gha a. Da gha dha. A ta gha. Gha kan? A ta gha. Dia sebut dha kan? Gha. Tha a dha. Ja gha dha. Sa ta'a. Haradha. Shaghadha. Sara'a. Zakhadha. Da'adha. Taghadha. Sharadha. Ta'adha. Baghasa. Abata sajaha khadadha raza sasha sadata dha'agha. Bismillah. Macam ini pun ada yang tergelincir juga. Tak apa. Yang utamanya, kita dapat sebut tergelincir standard. Cuma bila kita betulkan kembali, biar sebutan tu tepat dan betul. Baik, ramai-ramai. Gha'a. 1, 2, 3. Da, ghadha. Atagha. Sa'adha. Jaghadha. Sata'a. Haradha. Shaghadha. Sara'a. Zakhadha. Da'adha. Taghadha. Sharadha. Ta'adha. Baghasa. Abata sajaha khadadha raza sasha sadata dha'agha. Alhamdulillah. Nanti sampai ya macam mana? Sampai kot noh, insya-Allah. Ni baru 2 baris ha. Baik, tutup kita punya buku Iqra. Cumanya untuk ulang kaji, ghain kita keluar dekat mana, Wan? Sama macam huruf kha. Jadi kha keluar dekat batang tekak paling atas. Sifat depa berdua tebal. Salah kalau kita baca hara, kena baca kha gha. Baik. Jadi moga-moga dapat sedikit daripada input daripada Iqra, yang kita tak boleh nak pandang rendah pada dia. Semoga dapat bacaan yang betul dan tepat, insya-Allah. Baik, hari ini kita sambung pada ayat berapa, Syahid? 19 19. Buka muka surat 80, juzuk keempat, surah An-Nisa. Ayat bawah sekali, ayat yang ke-19. Baik, jumpa dah, insya-Allah. Jadi saya bacakan, kita ikut bersama-sama. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. Sebelum mula kelas, tiba-tiba tertanya-tanya, Bun, lama tak nampak? Balik kampung. Kelas-kelas lain dia main juga. Konvoi masa abang tu, Abang Zul punya tu. Okey. Patut lama tak nampak. Faham. Baik, jadi insya-Allah baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة pendek aja kan, tapi kenapa nampak macam berat? Sekali lagi, illa, 1, 2, 3. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Baik, kita dengar setiap orang baca dulu. Kalau cukup waktu, kita tambah lagi satu ayat, insyaAllah. Kita minta, siapa? Silakan. Baik, barakallahu fikum. Jadi berbaki waktu yang ada ni, saya baca, kemudian kita tadabbur isi daripada ayat 19 surah An-Nisa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Baik. Jadi sama-sama kita tadabbur isi ayat yang ke-19, ayat daripada muka surat 80 surah An-Nisa ini. Semisal yang kita perhatikan, Allah Ta'ala berpesan, mewasiatkan ke atas kita berkenaan dengan wanita. Kalau kita dapat lihat hadis Nabawi dekat bawah sekali itu, memang ada anjuran untuk berlemah lembut terhadap isteri. Kerana Nabi SAW nyatakan kepada kita, berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Kerana sesungguhnya dia diciptakan daripada tulang rusuk. Dan bahagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika kita berusaha, jika engkau berusaha meluruskannya, pastilah dia akan patah. Jika kau membiarkannya, pastilah dia akan senantiasa bengkok. Maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan. Di sini ada anjuran untuk kita berbuat baik. Jangan terlalu keras, jangan terlalu culas. Nanti menyebabkan mereka ni akan patah, ataupun menyebabkan mereka rasa laki aku tak ada tegur pun, suka hati aku lah nak buat apa-apa pun. Nampak tak? Jadi bahaya. Sebab tu kena pandai tarik tali lah bahasa kita ni.
Kena pandai tarik tali dengan orang rumah kita. Baik. Jadi pada ayat yang kita bacakan di malam hari ini, Allah kata, wahai orang-orang beriman. Ini Allah pesan pada kita dengan panggilan yang penuh lunak, dengan panggilan penuh kasih sayang. Apa Allah pesan pada kita? La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian antarithun nisa'a karha, mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jadi, kalau kita dapat lihat di zaman jahiliyah, apabila seorang bapa mati, maka sang anak sulung tadi akan berkuasa terhadap ibunya. Jadi ini di antara perangai jahiliyah, anak first akan kahwin dengan mak. Jadi benda ni tak elok. Ataupun kalaulah anak sulung, bukan bapa yang matilah. Kalaulah kata kita ada adik-adik, adik kita yang lelaki tu mati, maka tinggallah adik ipar kita menjadi balu ataupun janda. Maka sang abang ni dia ada kuasa ke atas adik tadi tu. Apa kuasanya kalau kita dapat lihat dekat bawah ni? Anak yang tertua atau anggota keluarganya yang lain boleh mewarisi janda tu. Tu tak baguslah. Kesianlah, kebebasan tak ada. Yang kedua, janda tersebut boleh dinikahi sendiri ataupun dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh family tadi. So dia menzalimi lah. Patutnya mahar ni untuk perempuan yang kita duk bayar kalau ikut negeri Pahang RM22.5. Sebahagian tempat tak letakkan mahar, ada yang letak RM1,000, ada yang letak RM2,000. Maka duit tu kena bagi dekat perempuan. Tapi jahiliyah, kalau ada ahli keluarga yang mati, maka yang perempuan tadi mereka boleh bagi kahwin dengan orang lain, tapi mahar mereka ambil. Ini kejam sistem dahulu dan juga jahiliyah. Ataupun lebih malang lagi, tak boleh dinikahkan langsung. Ataupun wanita tadi tak boleh menikah langsung. Dan kalau kita dapat lihat, bukan amalan jahiliyah daripada orang Arab sahaja. Benda ni berlaku sampai hari ini dilakukan oleh orang India. Orang India. Kalau India zaman dahulu, anak dia mati, perempuan tadi pun kena bakar sekali, hidup-hidup. Kejam ke tak kejam? Kejam. Ataupun yang keduanya, kalau anak dia tu mati, memang anak menantu tadi tu yang perempuan tu, dia kena jadi khadim, kena jadi khadam seumur hidup. Dia kena pakai pakaian putih sahaja. Tengok tak cerita Muhabbatin dulu kan? Tak tengok lah, bagus lah. Kan? Cerita Hindustan dulu ada Muhabbatin kan? Ada satu wanita tu, dia tak, suami dia tu askar. Bapak dia pun meja apa ke benda tah nama, meja khanar ke apa ke nama. So dia, bila anak dia pergi berperang, baru kahwin, kena ada panggilan pergi berperang, sekali anak dia tak balik-balik lagi dah. Jadi sang anak tadi yang perempuan tu, dia kena pakai baju putih sampai ke sudah, dan bapak dia kata, kau kena tunggu anak aku dekat stesen kereta api setiap kali kereta api sampai, setiap hari. Pasal, faham tak? Ni kejam ni. Kita dok nampak macam, betapa hebatnya kekeluargaan, tapi sebenarnya tak boleh gitu. So kalau kita dapat tengok, benda tu dia berlangsung sampai hari ni. Yang paling kejam, tanam sekali tu, bakar sekali. Yang ini kejam juga, kena pakai pakaian putih je sampai ke sudah lah. Dan kena duduk kat dalam rumah tu, tak boleh nak buat apa-apa. Dan kenapa dia dihukum macam tu? Pasal family kata, pasal anak aku kahwin dengan kau lah anak aku mati. Nampak tak? Jadi ini satu pendapat yang kita panggil zalim dan tak logik lah. Dan akhirnya, benda ni berlaku sampai sekarang pun, berapa ramai di kalangan balu-balu dekat India lari tinggalkan India. Bukan sangat tinggalkan rumah, tinggalkan negeri, supaya boleh kahwin lagi, supaya boleh meneruskan kehidupan. Tapi Islam, Masya Allah, nampak tak? Agama yang solid. Kalau kita wafat, kita ada isteri kita lepas 4 bulan 10 hari, falyatafaddal mashkura, silakan dia nak kahwin lain. Tapi insya-Allah dekat akhirat dia tak jumpa kita lah. Faham tak? Dia tak jumpa lah. Sebab itu Ummu Darda dia kata, lepas Abu Darda mati aku tak nak menikah lain. Pasal nanti masuk syurga aku nak jumpa Abu Darda. Gitulah. So siapa yang kahwin lain pun silakan, dia akan bertemu dengan suami terakhir dia. Baik. Jadi tengok, Allah kata jangan kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa, karahah, paksa, benci. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Janganlah kau menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kau berikan kepadanya. Jadi tak boleh nak susahkan wanita semata-mata nak tuntut balik. Kita dekat tanah Melayu ni lain sikit. Orang Melayu, orang Malaysia ni dia lain sikit. Tapi orang Arab, kalau dahulu saya pernah bersembang dengan teman-teman, dekat Saudi, nak menikah, dia ikut kasta. Mas kahwin tu, ikut kasta. Jadi kalau siapa yang bawa
dia kasta paling rendah pada mereka yang bawa teksi tepian jalan. Itu kasta yang paling rendah lah. Kita tak cerita orang kutip botol apa semua ni cerita lain ni. Ni cerita orang yang ada kerja, dan kerja yang dianggap paling rendah tu macam kalau kita duduk kat tepi Masjid Nabawi kan, ada yang haram ke pergi hotel ke mana, yang tu rendah. Hak tu nak menikah dengan perempuan Saudi paling rendah mahar dia 20,000. 20,000 lah. Macam kita 20,000 ringgit lah. Kalau kita 20,000 ringgit, budak ada degree ke, dah kerja ke apa, 20,000 lah kot. Tapi mereka had adna syai', tu yang paling rendah 20,000. Saya pernah berteman dan kawan saya menikah, mas kahwin dia 100,000. 100,000. Macam mana nak cari? Tu mas kahwin tau. Itu tak termasuk apa? Catering, kenduri, panggilan main pedang, tak masuk lagi. Baju tak masuk lagi. Mas kahwin saja 100,000. Jadi bila saya tanya kat kawan saya yang kahwin 100,000 tu ada sembang-sembang, saya kata mahalnya macam mana? Dan dia kata inilah dia yang berlaku. Andai kata perempuan tadi minta cerai, dia kena pulang balik 100,000 tu kat aku. Faham tak? Jadi perempuan Saudi ada kerja tak zaman tu? Zaman sekarang boleh kerja lah. Zaman tu mana boleh kerja? Paling-paling pun kalau jadi cikgu pun ada tabir. Macam tu lah. Buat buku. Itu je kerja. Jadi mereka ni memang kena sami'na wa ata'na dengan laki mereka. Jadi makcik saya, salah seorang yang bekerja dekat Times Square hotel tu, pernah rekod kan, bila dia panggil apa, Arab season saja, Arab turun saja, hotel kat Times Square ni memang 3-4 kali ganda naik harga. Sebab dia kata bukan saja-saja tahu mereka tu kaya, tak, tapi perangai hak pelik-pelik orang Arab ni memang ni ya, yang Allah Ta'ala ingatkan kita ni. Kita ni orang Melayu, tapi Allah ingatkan Arab. Bersamaan dengan itu, ayat Quran dia meliputi semua sekali. Dia tak terpakai untuk orang Arab sahaja. Jadi makcik saya kata kadang-kadang bila mereka check out, bila buka aircon ada kulit pisang. Ada, boleh apa? Perangai hak pelik-pelik tu kan. Bilik serabai jadi serabut satu macam. Hatta pernah berlaku ketika nak hantar apa yang mereka minta, tak tahulah minta towel ke minta air ke. Tiba-tiba ada ni cerita tak elok sikit lah kan. Bila tengok dia check in 2 orang lelaki bini. Tiba-tiba sang bini tak ada dalam bilik. So yang orang yang hantar towel ni pun dia macam tertanya-tanya lah mana pergi bini dia tadi. Rupa-rupanya dia dah simpan bini dia dalam almari. Dia simpan bini dia dalam almari, dia ingatkan yang hantar towel tu wanita yang dia tempah. Faham tak? Ke tak faham kisah ni? Dia ingat wanita JRO lah yang datang. Jadi rupa-rupanya hantar towel, dia pun suruh bini dia keluar daripada almari tu. Bila ditanya kenapa jadi macam tu, dia kata kalau bini aku tak puas hati, bayar balik mas kahwin tu. Boleh faham tak? Minta kat bapak kau duit, bayar balik kat aku. Kalau mampu, kalau tak mampu, jadi macam ni ya. Mana aku pergi, kau kena ikut lah. Jadi dekat sini Allah Ta'ala kata, jangan melakukan kejahatan terhadap wanita untuk minta balik apa yang kau dah bagi. Boleh faham tak? Jadi boleh jadi benda tu dia berlarutan sampai hari ni. Hatta masyayikh pun dekat sana pening kepala. Mereka kata mudahkanlah perkahwinan, tapi mereka pun ikut juga. Mas kahwin yang 20,000, 50,000 tu. Jadi macam mana? Faham tak? Mungkin dah jadi budaya lah dekat sana. Cuma yang baik-baik mungkin dia bagi mudah dan murah. Tapi hak lain tu masih lagi ya. Baik, kemudian Allah kata apa lagi? Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kalau nak buat lagu tu juga, setelah terzahirnya perempuan tadi telah melakukan maksiat, pelacuran ke apa, kau boleh susahkan dia nak minta balik tebusan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian Allah Ta'ala kata buat baiklah dengan wanita ni dengan jalan yang paling molek sekali. Bergaullah mereka dengan jalan yang paling molek, jangan kasari wanita. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Jika kau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kata Allah Ta'ala. Kerana boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Faham tak? Kita kena syukur banyak benda. Siapa yang dah menikah, alhamdulillah. Kena bersyukur banyak benda. Mafarid insya-Allah. Zawajakallah bikran thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu, kena banyak bersyukur. Betul, kita tak perfect. Isteri kita pun tak perfect. Jadi bila kita menikah ni, tak lain tak bukan nak tentukan kau kena jadi perfect, aku kena jadi perfect. Tak, tapi kita berkahwin ni untuk sama-sama menuju kepada Allah dalam posisi saling lengkap melengkapi. Mana yang kurang kita lengkapkan. Kalau tak, kena sabarlah. Ini Allah kata sabar. Sebab Islam ni dia mudah. Makna katanya kalau sampai limit tak boleh sabar, lepaskan dengan jalan baik.
Faham tak? Dia tidaklah pukul-pukul pasal saya kira kita pun macam tu lah. Kita ada anak-anak. Kita pun sayang anak kita satu macam. Sampai satu waktu kita nak serahkan anak kita pada orang pun. Kita nak orang yang jaga anak kita tu pun macam mana kita jaga. Jadi begitulah. Makna katanya kita sekarang ni, waktu mereka tengah kecil ni, kita kena tunjukkan tauladan yang baik. Supaya nanti mereka membesar, mereka tahu macam mana tanggungjawab, beratnya tanggungjawab. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi gitulah. Buat baiklah dengan para isteri. Lagi baik dengan para isteri-isteri. Siapa yang tak mampu cukup dengan yang satu. Siapa yang mampu berlaku adil lah. Semoga Allah Ta'ala dekatkan kita dengan taqwa. I'adilu huwa aqrabu lit taqwa. Keadilan itu jauh lebih dekat dengan taqwa. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup setakat itu untuk malam hari ini. Panjang umur rahsia kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.